أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, ahli-ahli jawatan kuasa surau Masjid Al-Huda, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada dalam ini tuan-tuan kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, setelah mana kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, Allah berikan keampunan kepada kita dengan sebab kita hadir ke masjid, berjalan kaki dan duduk seketika menunggu waktu isyak. Baik, kita menggunakan kitab 40 hadis jalan ke syurga, yang mana ada kitab tulis itu, tuan-tuan boleh dapatkan masjid, kitab masjid lah kita ni. Jadi macam pinjaman buku teks di sekolah tuan-tuan, anak-anak, cucu tu, habis guna hantar balik, letak di situ. Bukan lepas guna kita gulung-gulung bawa balik buah merara motor, bakui motor. Tak lah. Dulu ada masjid, dia ada orang wakaf kitab ni, maksud dia orang bayar lah. Tapi siapa nak ambil? Hari mula tu ramai lah, hari kedua ramai. Lepas tu kitab tu ke mana, orang dia ambil ke mana. Jadi kita buat inisiatif, letak, dia ambil balik. Bagus macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh kitab kita ni, muka surat 15. Sebelum kita masuk hadis yang ketujuh, tuan-tuan, sebagai muqaddimah untuk malam ni, iaitu kita berada di bulan Rejab, 2 Rejab hari ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, kita masuk bulan Rejab ni. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rejab itu syahrullah, bulan Allah. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Rejab ni bulan yang ketujuh dalam bulan Islam, kalender kita, kalender hijrah. Bulan yang ketujuh dalam kalender kita ni, kalender hijrah, kalender orang Islam. Bulan Rejab ni dikenali sebagai bulan Mi'raj. Dia panggil bulan Mi'raj ni sebab ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ada lagi peristiwa-peristiwa yang banyak lagi berlaku pada bulan Rejab ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita baca kisah, kalau kita baca berkenaan dengan bulan Mi'raj ni, apa bulan Rejab ni, iaitu kalau kita jumpa, iaitu peristiwa Nabi hijrah ke Habsyah pun bulan Rejab juga. Imam Syafi'i meninggal dunia pun bulan Rejab juga. Lepas tu perang Tabuk berlaku pun bulan Rejab juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka orang jahiliah, Arab jahiliah dulu, walaupun mereka sembah berhala batu, tapi bila mai bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, mereka akan sangat menghormati 4 bulan haram ni. Duduk diam jadi orang baik macam tu. Padahal mereka sembah batu, sembah berhala. Tapi mai bulan 4 ni, mereka jadi baik. Perang pun tak, kelahi pun tak. Orang Arab jahiliah.
Bila Islam mai, Islam tampak 4 bulan ni dihormati sungguh, maka dikekalkan, dikira sebagai bulan-bulan haram ni dihormati. Bulan Rajab ni bulan persediaan kita untuk pi ke bulan Ramadan, lagi 2 bulan, masuk ni 3 lah. Sebab itu imam kita tadi baca doa tu, hadis Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Walaupun ada yang kata hadis tu dhaif, tapi hadis tu berbunyi, Allah bila mana masuk bulan Rajab, Nabi akan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi doa, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ada imam mana tahu baca doa betul lah tahun sebelum ni, lagi hebat dia baca, dia tambah sikit, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa balighna Syawal. Tu dia, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan temuilah kami dengan raya, ya Allah. Baju raya siap dah pun, berdoa bertawa tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak apalah kita baca hadis kita pada malam ni. Kelebihan mengerjakan solat rawatib, dia panggil semayang ataupun nawafil, semayang sunat, dia banyak kelebihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, an Ummu Habibah qalat radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa laylatin 16 rak'atan bunya lahu baitu fil jannah arba'in qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salati al-fajr. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah bersabda, Nabi kita, siapa yang mendirikan solat sunat 12 rakaat tiap hari, cuba kira tengok 12 rakaat, dia akan dibina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Dah lah masuk syurga, dibina baginya pula sebuah mahligai dalam syurga. Mai mana 12 rakaat tu, kok mana dia mai? Mai kita tengok, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Kita semayang sebelum zuhur qabliyah 2 rakaat, rupanya 4 rakaat lah, lagi bagus. 2 rakaat tu pun tak apa dah, tapi nak bagi nak cukup 12 rakaat ni, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Kok lohok tu saja, zuhur tu saja ada 6, terbaik. Dan 2 rakaat dia kata selepas maghrib, lepas maghrib tadi ni. Dan disebut lagi 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Mana dia kok asar ni awal pun tak dituntut, lepas lagi lah. Bukanlah tak boleh sebelum asar tu boleh, tapi tak termasuk dalam 12 rakaat yang kata Nabi, siapa yang lazimi, dia pegang 12 rakaat ni, dibina baginya mahligai. Tuan-tuan, nak masuk syurga tu pun ditimbang amalan ni satu persatu, audit, timbang. Hari ni kita buat apa, duit kita kena belanja ke mana, satu-satu audit. Lepas itu saya baca baru ni kelebihan orang miskin dalam kitab Tanbihul Ghafilin, punya hebat kelebihan orang miskin. Walaupun kita di Sungai Allah ni tak pernah doa minta miskin, siapa pun tak pernah, termasuk cakap pun. Tapi bila kita baca kelebihan orang miskin ni, antaranya golongan yang awal masuk syurga. Awal masuk syurga, dah masuk syurga, tuan-tuan nak dia jadi senior dalam syurga tu. Apa kita nak kaitkan dengan hadis ni? Nak bagi tahu kepada kita, orang yang masuk syurga, dah masuk syurga, dibina pula mahligai dalam syurga tu untuk dia. Kerana apa? Dengan sebab amalan dia buat 12 rakaat every day, bukan bateri, tiap-tiap hari dia semayang sunat 12 rakaat.
Pada waktu zuhur saja kita boleh buat 6 rakaat dah. 4 sebelum, 2 rakaat selepas. Ini orang perempuan dia suka, dia fikir oh macam tu ustaz. Sebab saya selalu mengajak kuliah muslimat. Orang perempuan dia suka tanya fadilat buat amalan ni apa pahala dia. Berapa ribu kita dapat pahala. Dia tanya saya, ustaz, kalau saya sembahyang sunat duha, pahala saya berapa ribu? Saya tahu macam lah malaikat tu sepupu saya tahu dia tiap-tiap hari nak abang buat je. Allah hitung dengan hitungan yang tak ternilai dengan amalan yang kita buat ikhlas lillahi ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembahyang fardu kita ni banyak kekurangan. Dia baca keterangan ni, kekurangan memang banyak. Tengah sembahyang fikir macam-macam, kunci hilang tengah sembahyang fikir. Maka kekurangan tu kita tak boleh capai 100%, 100%. Maka oleh itu kita mestilah mengerjakan sembahyang sunat nak tampung kekurangan. Bukan kurangan di sudut rakaat dah, maksudnya kita punya persen dapat khusyuk itu ditampung melalui sembahyang sunat kita buat. Diceritakan di akhirat nanti, bila mana amalan kita Allah tanya. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi Allah tanya, wahai malaikat, ya, ni si fulan ni orang Sungai Ara ni, dia buat dah ibadat ni tuan-tuan. Maka kata malaikat, dia buat amalan ni, dia buat semua sempurna ke tak? Kata malaikat, yang tu doa tengah sembahyang fikir, dia parking motor tadi, kunci ambil ke tak? Angkat takbir lah kita, tu imam baca Fatihah, baca surah dah. Masa tu iblis main, hang ambil dah kunci tadi. Masa tengah semayang dia boleh gagal kunci tu, poket baju dah kering, bunyi sikit, ambil. Dia kurang pahala dia. Maka kekurangan tu kata ulama melalui hadis Nabi ni ditampung melalui amalan-amalan sunat, antaranya semayang sunat ni. Itu kita ni semakin berumur, kata Ustaz Samsuri hari itu dalam kuliah dia, semakin berumur ni amalan sunat kena banyak, antaranya sembahyang sunat. Saya pernah dengar kuliah ustaz, pernah kan? Ustaz pernah dengar kuliah ustaz juga. Bukan habis modal, maksudnya kita pi itu untuk tambah ilmu. Ranking amalan sunat ni kalau kita susun, tak yang mana paling bagus ya ranking dia? Sembahyang sunat. Gitu. Kemudian puasa sunat, sedekah. 3 ni kalau kita jaga, hebatlah kita. Tapi ranking perkara sunat ni nombor 1 lah, sembahyang sunat. Sebab itu banyak sembahyang sunat. Antaranya sembahyang sunat rawatib yang kita baca hadis malam ini. Maka tampung itu pada solat fardu, daripada solat fardu ditampung melalui sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu dia panggil solat rawatib. Lepas sembahyang maghrib ada sembahyang sunat, lepas sembahyang isyak ada sembahyang sunat, lepas sembahyang subuh tak ada. Tiba-tiba kita tengok ada orang sembahyang di belakang, kita jangan kata apa, bersangka baik dia qada sembahyang subuh dia yang dulu-dulu dia tinggal. Boleh ya? Sebab dia nak qada. Namun dia sembahyang sunat tak lah, pasal lepas subuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang panggil sembahyang sunat ni sembahyang sukarela. In ahsantum ahsantum li anfusikum, Allah sebut dalam Quran. Kalau kamu buat baik, buat kerja amal soleh, kebaikan tu patah balik pada kita. Macam orang berniaga lah, dia puluh lah perniagaan ni, hari ni dia buat sungguh-sungguh. Ada kawan ni berniaga, sak tak berniaga, pasti hak pulun sungguh-sungguh tu lebih lagi keuntungannya. Macam tu orang buat ibadat. Ada orang habis-habis semuanya cuai keluar. Betul, mungkin kita tak bersangka buruk, dia ada kerja, isteri tunggu dah kereta, kita tak kata apa lah. Ni sebab tak ada apa sebab tak ada. Dia rasa macam duduk di masjid ni, rasa macam lama-lama ni rimah. Betul kata orang mukmin, orang yang beriman, bila duduk dalam rumah Allah di masjid ni, dia tenang seperti ikan dalam akuarium tu, seperti ikan di sungai, tenang. Dia apa? Dia bergerak. Tapi orang fasik, orang munafik, dosa banyak, sembahyang berlakon ataupun sembahyang habis hanya sekadar lepas waktunya,
Dia seperti burung dalam sangkap, kira nak terbang keluar. Tapi tengah-tengah kuliah tiba-tiba orang keluar, oh ni hang kata ustaz munafik. Bukan. Hang tu nak pergi ke tandas, kita tak usah kata lagu tu. Ni parti itu dia, hak ni ustaz kata tu fasik munafik tu. Jangan kata lagu tu. Hak betul-betul keluar ni tak ada apa, dia rasa lemah dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Ghazali mengumpamakan solat fardu seperti modal dalam perniagaan. Manakala solat sunat pada diumpamakan seperti untung dalam perniagaan tu. Betul ya? Maksudnya apa gunanya kita berniaga tapi tak ada untung, letih peluh cerau saja. Orang berniaga silmak bangkit pukul 4.30 dah. Allah, goreng ikan bilis dengan apa tu kacang, segala sambai dia. Malam tadi dia buat perangat dah, masak nasi buh dalam pelas. Modal 200, menega, kira balik 200 ringgit, pak upang dengan duit. La ilaha illallah. Apa guna pukul 4.30 hang bangkit tadi ni, nasi habis. Mai mana kita ni? Jual tak untung ke? Ada toyol mai ambil duit macam-macam. Hakikatnya macam tu kita sembahyang. Kalau buat yang wajib saja seperti orang berniaga, modal saja dapat. Tiba-tiba habis sembahyang maghrib, habis sembahyang fardu lain, ada sembahyang sunat, dia tambah. Maka seperti orang yang melakukan perniagaan, berjual beli, dia untung dalam perniagaan tu. Macam tu umpama kata Imam Al-Ghazali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil kajian mendapati orang yang banyak solat ni orang pakar perubatan kata. Dia sembahyang wajib, sembahyang sunat. Ni pakar perubatan kata orang yang rajin sembahyang turun naik ni, dia boleh memelihara jantung dia, penyakit dalaman dia, sebab dia buat pergerakan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu doktor pakar saraf di negara barat tu, belah-belah Amerika ke Australia begitulah, New Zealand ke apa barat. Dia pakar saraf khusus di bahagian kepala. Banyak buat pembedahan ni. Dia dapati, dia kata, dia bagi tahu rupanya dalam kepala kita ni, dia bagi tahu lah, urat bersambung-sambung ni. Banyak urat dalam kepala ni. Itu orang kena kanser otak lah, apa ketumbuhan lah, ada kesan. Walaupun dia operate pun lama-lama kelamaan dia jadi lama-lama tak boleh tahan lah, tak boleh duduk lama lah. Adalah kesannya, lumpuh ke, meninggal cepat, Allah alam. Kata doktor tadi ni, bila dia buat pembedahan kepada orang bukan Islam, didapati urat-urat yang ada di kepala ni, darah tak sampai sepenuhnya. Sebab urat di kepala kita ni memerlukan darah sampai setiap inci. Tapi kalau dia operate orang Islam yang beragama Islam, darah sampai kepada di kepala ni, setiap inci darah akan ada pada urat ni. Orang bukan Islam ada beberapa inci tak sampai, sikit, berapa poin ke berapa lah. Dia pun buat kajian, pasal apa orang Islam urat di bahagian kepala ni elok darah sampai di setiap inci. Lama-lama dia temui jawapannya, rupanya orang Islam setiap hari 17 rakaat sujud. Waktu sujud inilah darah akan sampai mengalir di setiap inci ini. Dengar kata doktor dia buat kajian, dengan izin Allah, hidayah Allah masuk Islam. Sebab kita banyak sembahyang, kepala kita ni terpelihara. Bagus orang banyak sembahyang ni tuan-tuan, bangkit turun. Sembahyang sunat apatah lagi, buat subuh tuan-tuan nak. Sembahyang sunat ni banyak. Lepas itu ada buku khas himpunan solat sunat. Nak solat je lagi, baca tak baca dah. Ada sembahyang istikharah, ada sembahyang duha, ada sembahyang sunat isyraq. Boleh saya mengajar di mana kau belah penaga. Bila saya sebut sembahyang sunat isyraq, ada orang tanya, isyraq ni apa dia ustaz? Tak nak dengar. Sembahyang sunat isyraq ni di antara waktu habis waktu subuh 7.30 tu, habis waktu subuh, mula sembahyang sunat isyraq tu. Dia habis dalam 25 minit je.
Siapa buat walaupun 2 rakaat dapat pahala haji umrah dengan sempurna. Yang ni orang pencin-pencin boleh Sungai Arang. Dia tak ligan pangsikat dah. Hak orang kerja B Brown, kerja Kelang apa ke tu Acer ke Motorola ke, habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, cuai fung melompat sampai depan pelita tu, menyelit pangsikat pula 7:31 merah tu imam kita boleh baca panjang-panjang. Dia kata pula dah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang hak yang tak ada dia boleh 7:30 habis subuh tu, bukan semestinya semua waktu 7:30 dah. Tengok waktu subuh habis berapa tu, syuruk tu 7:30. Anda mula sembahyang sunat isyraq, sahaja sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Waktu tu sampai 7:55 lah, 25 minit dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Ada orang tak tahu. Betul, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu ni, dulu mengajar tajwid, tipu ramai-ramai 15 orang, semua lelaki makcik mengajar tajwid. Saya kata saya hari pertama ni saya nak dengar suara seorang-seorang boleh. Oh sudah, dia kata tajwid ni kalau ustaz suruh baca jadi macam tak tahulah, dia kata macam mungkar nangkir terus dia nak tanya soalan padahal tak ada apa pun. Kita tak pakcik baca dulu surah Al-Ikhlas, diam, minta maaf Ustaz, ikhlas tak payah. Qulhu apa ya? Allah. Tak apa dah, tak boleh kata apa kat dia lah, sebab yang tu je dia tahu. Yang di mana kau tu ni, saya kata lepas subuh semua, lepas sebelum tidur semua baca ayat kursi. Nanti sebelum tidur satu orang main jumpa tepi kereta, sebelum tidur ni baca ayat apa Ustaz atas kursi tu. Allah. Saya tak mujuk abang tak tanya dalam kuliah maghrib tadi. Saya tak pasal apa Ustaz? Dah Ustaz kata tadi sebelum tidur baca ayat kursi. Saya nak tahu ayat apa atas kursi tu. Saya kata ayat kursi tu Allahu la. Loh, saya tak tahu Ustaz. Tak kata kat dia tak tahu. Gitu. Katalah Ustaz, saya nak tanya ayat kursi tu baca atas kursi tu apa? Orang gelak kat dia. 2 tahun dia tak payah masjid tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Maka dia kata seorang hamba yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat wajib sahaja, tak boleh. Dia kena tampung dengan amalan yang sunat-sunat. Dia tak cukup makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, tak cukup. Amalan kita ni hanya sekadar yang wajib saja, tak lepas. Tak lepas macam mana pula Ustaz? Yalah, umur berapa? Umur 60 kata meninggal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita ni umur 60 meninggal, kita tolak tidur sehari 8 jam. Berapa lama sangat kita buat ibadat? Sebab itu kita kena tampung dengan amalan-amalan sunat kita. Tak sepatutnya kita ni buat amalan yang wajib saja. Mendekatkan diri kepada Allah mestilah dengan mengerjakan ibadat sunat seperti tambahan, sebagai tambahan ke atas ibadat wajib. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kelebihan sembahyang sunat ni banyak. Kalau kita nak cerita malam ni, ranking nombor 1 kita sebut tadi dalam bab ibadat sunat, bayang sunat. Kita boleh bayang sunat banyak, puasa sunat pula. Lepas tu sedekah sunat pula. Yang kedua, amalan nak tampung pahala kekurangan pada solat fardu, sehingga malaikat tanya kepada Allah, tanya kepada malaikat tu, ini sembahyang sunat. Sembahyang tahajud untuk apa? Sembahyang sunat banyak. Tadi kita baca rawatib mengiringi sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu kita buat 12 rakaat. Tapi nak tampung lagi Ustaz, seronok nak buat amal ibadat ni, nak apa lagi sembahyang sunat lain yang ada? Kok Ustaz boleh cerita malam ni? Sembahyang sunat tahajud, tuan-tuan, waktu subuh kita tu pukul 6.20. Kita jaga 5.30, 5.45. Kalau kita nak buat sembahyang sunat tahajud dan lagi pukul 6 tu, sebelum subuh sempat lagi kita nak buat sembahyang sunat tahajud. Untuk apa sembahyang sunat tahajud ni Ustaz? Untuk kekuatan iman kita, dalaman. Murah rezeki. Siapa nak murah rezeki minta mengadu kat Allah, ya Allah, sempit rezeki ya Allah, ni baru 13 hari bulan ya Allah, gaji hari tu 19 hari bulan 12 ni, nampak cerah dah ni.
Ya Allah, tunjuklah rezeki, ya Allah, murahkan rezekiku, ya Allah. Nak kekuatan dalaman iman kita, sembahyang tahajud rajin tuan-tuan. Allah makbulkan doa melalui sembahyang sunat tahajud. Tapi ada ulama kata waktu yang terbaik sepertiga malam. Maksudnya pukul 4 kita boleh bangun sembahyang sunat tahajud tu, itu bagus. Waktu tu kita merintih mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi saya kuliah subuh di Alma Jaya. Saya ajak kepada semua orang tu doa supaya kita ni bebas daripada bebanan hutang. Yang selalu tutup imam baca tu lah. Semua pakat baca. Darah dah tu. Saya tahu banyak hutang dalam masjid ni pakat gelak tu. Saya tahu doa tu untuk bebas daripada bebanan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Panjang doa tu. Saya tahu mai sama-sama kita baca doa tu, saya kata dalam masjid, supaya bebanan hutang kita Allah tunjuk jalan keluar. Pakat baca derai. Melawak lepa hutang melambak apa no kata. Lepa pakat gelak dah. Siapa tak ada hutang hidup di dunia ni ustaz kata. Allah permudahkan. Maka sembahyang sunat tahajud ni dia untuk kekuatan dalaman. Bila kita boleh bangkit pukul 4, 4.30 ni merintih mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sembahyang sunat dibahagikan kepada beberapa bahagian. Tengok. Disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Ada yang berjamaah hanya 5 sembahyang sunat disyariatkan berjamaah. 5 ni disyariatkan berjamaah. Apa dia? Sembahyang sunat hari raya berjamaah. Kalau kita baca bab sembahyang sunat raya ni, afdalnya di padang. Di padang yang luas, padang. Dulu masa saya mengaji di Mesir tu, kami sembahyang raya di Istad. Istad ni stadium. Tak apalah, negara Arab ni hujan jarang-jarang. Jom kita sembahyang di stadium Bandaraya. Pakak pergilah orang Sungai Arab, pakai baju raya malam. Tengah-tengah sembahyang, hujan turun, habis baju raya. Jadi tak padan lah. Jadi kita buat dalam masjid pun dikira sembahyang sunat hari raya syariat. Kan berjamaah. Tapi bila main PKP dulu 2 tahun tak boleh sembahyang raya, pakai sembahyang raya di rumah masing-masing. Sembahyang semua. Khutbah, siapa baca khutbah? Ayah baca khutbah, anak jadi imam. Ayah baca teks khutbah. Orang kata tongkat tak ada, tak payah, batang mok dia ambil. La ilaha illallah. Masa PKP dulu mayang raya, ayah tu baca ni dah rasa dia kata tak rasa tak lengkap, tak ada tongkat. Yalah kita terjuk terempak nak cari tongkat mana. Ada hak hantar batang mok, ada yang hantar apa ni kayu apa di vacuum pun ada. Yang ada hak cangkui pun ada. Tu dia muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita kata tak payah pakai tongkat pun tak apa. Dia kata pengalaman ustaz mendewasakan. Macam lagu je saya kata. Baik, disyariatkan berjamaah sembahyang raya, sembahyang gerhana matahari selalu kita buat. Khusuf kan? Kemudian sembahyang gerhana bulan dan sembahyang minta hujan istisqa, minta hujan. Sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Ni tak lama dah tarawih. Sembahyang berjamaah. Sedangkan kita nak sembahyang di rumah tarawih pun tak apa. Tapi bila dia semangat ni, bila sembahyang di masjid, di surau dengan selawatnya pula bagus. Ada yang tak selawat, ada yang selawat tu tak payahlah kita nak pertikaikan. Ada yang selawat macam-macam main tarawih ni. Cuma saya pesan kalau bulan Ramadan saya cukup pesan, bila main selawat biar selawat betul-betul. Kalau tidak tak dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Biar betul. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila kemana bunyi kat belakang, bunyi apa? Tak ada bunyi selawat. Kita sik gulugok apa di mana ke di mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok mai lain. La ilaha illallah. Kita tak kalau selawat macam ni main-main baik tak payah selawat, baik terus sembahyang 8 rakaat ke 20 rakaat selesai. Pasal apa tak selawat, depa main-main. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sementara solat rawatib pula dibahagikan kepada 2 bahagian.
Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad, yang dituntut dan tak dituntut. Mari kita tengok apa dia. Muakkad 10 rakaat yang kita baca tadi dah 12 kali. Zuhur, selepas zuhur 2 rakaat sebelah maghrib, 2 rakaat isyak, dan menjaga sembahyang rawatib muakkad ni apabila baginda meninggalkannya sampai tahap Nabi dia qada. Dia qada sembahyang sunat yang tertinggal. Walaupun tak wajib qada, tapi Nabi nak bagi tahu, nak titik beratkan sembahyang sunat. Nabi sendiri sampai qada kalau tertinggal sembahyang rawatib tadi ni, sembahyang sunat tadi ni. Nak bagi tahu pada kita besar pahala dia lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para sahabat Nabi ni dia mengerjakan sembahyang solat-solat sunat ni sampai berlumba-lumba. Tengok kawan tu bangkit bukan nak di sudut orang kata nak berdengki ataupun nak lawan. Tak. Kan boleh kita iri hati dalam dua keadaan. Satu, ketika mana orang tu rajin buat ibadat, kita rasa rugi kalau tinggal. Kita buat juga ibadat, kita tak dengki kat dia, berlumba-lumba. Ada satu lagi, kalau orang bagi sumbangan, kita rasa rugi, kita tak bagi. Dia dapat pahala, kita tak dapat pahala, kita pun bagi juga. Yang tu dibenarkan iri hati untuk kebaikan tu. Sahabat Nabi bangkit, bangun, sembahyang. Kalau ada masa, ada waktu dia bekerja, bila mai sembahyang sunat, buat suruh-suruh. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pernah tegur seorang sahabiah perempuan. Dia sembahyang sunat sampai tak jaga diri dia, letih pun dia sembahyang. Nabi tegur. Satu hari Nabi masuk keluar daripada masjid, tiba-tiba Nabi tengok macam inilah bahagian orang perempuan situ. Nabi terpandang ada tali ikat tiang tu pergi ke tiang tu. Nabi tanya, ni tali apa tu dia ikat tu? Oh ya Rasulullah, inilah tali ada seorang sahabiah perempuan rajin sembahyang. Untuk apa tali tu? Dia kalau dia rasa mengantuk, ya Rasulullah, tengah sembahyang dia rasa nak tidur, pegang tali tu. Dia pegang tali tu, dia berdiri juga. Nabi kata, hai, potong, buang. Sebab Nabi kata, mata kita ni ada hak, tubuh badan kita ada hak, keluarga kita di rumah pun ada hak. Hang duduk di masjid sampai mereka di rumah makan pun tak ketahuan apa, tak boleh juga. Hak mereka. Sembahyang sampai tidur pun, kita sampai buka-buka mata pun tak boleh juga. Rehat. Waktu dia kita sembahyang, ada waktu kita rehat. Waktu kita letih, kita lena, rehat seketika. Dah segar badan lepas tidur, baru kita sembahyang sunat, nak sembahyang sunat dah. Nabi kata potong tali ni. Sebab itu orang lelaki, ibu-ibu mereka menggunakan sungguh hadis Nabi ni. Ketika bila mana? Hari sembahyang Jumaat, khutbah. Tubuh badan ada hak, Ustaz. Letak tu dengar khutbah tu, dia layu mata sampai ibadallah innallaha ya'muru bil adli. Ke habis khutbah tu baru bangkit merah mata macam kena rasuk hantu raya. Hati-hati muslimat yang dirahmati Allah. Yang main sembahyang Jumaat pada duduk tu dengar khutbah tu, baca doa tu, bismikallahumma ahya wa amut. Doa tidur tu dahsyat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia kata bukan sungai Ara, sungai lain tu. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, para sahabat berlumba-lumba, tapi jangan sampai kita korban diri, sampai tak ada langsung rehat, sampai tak ada langsung kita nak makan. Kan ada 3 orang sahabat Nabi tu, dia mai jumpa isteri Nabi, nak jumpa Nabi, tapi kebetulan Nabi tak ada di rumah. 3 orang mai tanya Nabi, ada di rumah? Tak ada. Kebetulan kami nak main ni ada hajat. Tak apalah, mungkin engkau boleh jawab, katanya kat isteri Nabi. Soalan apa? Nabi amalan dia macam mana? Awak apa tanya tu? Dah cerita je. Isteri Nabi kata, Nabi ibadat macam ni, ada kalau waktu rehat, ada waktu dengan keluarga. Macam itulah. Bila isteri Nabi ni cerita, 3 orang ni kata, sikit amalan Nabi tu, jom kita lawan. Ka'annahum taqalluha, seolah mereka menganggap amalan Nabi ni tak banyak mana pun. Main kita lawan. Kata seorang ni, aku kebetulan nak nekat dah, nak sembahyang je, tak mau tidur, biar pergi. Kalau lena pun terlena, nak sembahyang tiap-tiap masa.
hari-hari aku nak puasa. Nabi puasa ada waktu dia, aku hari-hari. Hang manggil lah kenduri apa ke, jamuan apa ke, letak kepala kambing depan tu, aku tak pergi. Nak abang kata hebat, orang kono hebat kan. Seorang lagi, kebetulan aku tak kahwin. Aku tak mau kahwin sebab ibadat ganggu. Sat lagi ajak pergi sini, ajak pergi sini, ajak pergi sana. Macam-macam ajak pergi. Sat lagi aku nak buat ibadat pun susah. Rupanya perbualan mereka ni didengar oleh Nabi. Nabi dengar. Nabi kata, sungguh ke hampa tiga-tiga ni ada seorang tak mau kahwin, seorang tak mau buka puasa langsung tiap-tiap hari nak puasa, makan waktu maghrib saja. Seorang lagi kata tak mau tidur, nak semayang sepanjang malam. Betul ya Rasulullah, kami nak cuba menandingi ibadat kamu. Nabi kata apa? Silakan. Tapi hampa buat ni, aku tak mengaku umat. Nabi dengar kata Nabi tak mengaku umat. Tak jadi kerja lah. Balik diam tu. Rupanya Nabi marah tu. Tak boleh. Maksudnya sembahyang sunat silakan. Tapi ada waktu dia, kita rehat. 12 rakaat tadi pun yang kita baca di awal tadi pun dah hebat dah kalau siapa kerjakan. 46 rakaat waktu zuhur, waktu lepas sembahyang maghrib 2 rakaat, lepas sembahyang isyak lagi 2 rakaat, subuh pula sebelum 2 rakaat, 12 rakaat sehari, tambah sembahyang duha pula, sembahyang sunat tu lagi. Allah, lagi banyak tuan-tuan. Maka tu saya kira dah, semakin berumur, semakin bertambah umur, semakin banyak ligan amal ibadat. Umur tak lama dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada solat ni waktu tertentu saja sembahyang sunat ni. Kalau hangpa tinggal, rugi kita, kata ulama. Jangan kita sia-siakan. Kalau sembahyang sunat hari ni kata maghrib tadi kita tak ada sembahyang sunat, esok maghrib ada lagi. Sehari isyak boleh sembahyang lagi. Tapi ada sembahyang sunat waktu tu saja. Kalau kita tinggal, waktu lain tak ada, rugi. Antaranya tarawih. Tarawih sembahyang tu sunat ke wajib Ustaz? Sunat. Ada orang sembahyang tarawih, tak, dia sembahyang tak tinggal. Tapi rupanya orang perempuan dia bang, puasa pun tak. La ilaha illallah. Dia nampak sembahyang sunat tarawih tu Ustaz macam raya lah. Dia kata, Allah, berdosa besarnya aku, tahun ni tak sembahyang raya. Padahal sembahyang tu sunat, raya tu yang wajib puasa. Puasa 4 hari bocor. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi tarawih ni, rugi sampai tinggal. Hanya ada di bulan Ramadan. Tak ada bulan lain sembahyang tarawih. Tapi jarang orang tinggal sembahyang tarawih ni. Apatah lagi minggu pertama penuh masjid sampai boleh tiap. Buatlah masjid besar sikit sampai tak muat. Dah tahu tu apartmen semakin naik di sini. Minggu kedua semakin kurang. Minggu ketiga orang tengok sampai belakang main tarawih. Masjid Al-Huda Sungai Ara sampai belakang. Tak putus. Rupanya sejadah tu imam duduk tengah sampai belakang. Nampak? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tak ada dosa pun sembahyang sunat sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Baik. Rawatib tidak muakkad seperti rakaat tambahan sebelum zuhur tadi, 2 rakaat selepas zuhur, jadilah 4 rakaat. Maka 4 rakaat sebelum asar, kalau siapa boleh buat sebelum asar, tapi dia tak dituntut, pahala tetap ada. 2 rakaat sebelum maghrib. Kita tadi ada masa kita sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isyak. Baginda bersabda, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, lepas sembahyangnya Allah haramkan tubuh dia daripada dimakan oleh api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa jenis solat yang kita boleh laksanakan apabila bangkit malam? Orang tanya, bangun-bangun malam, dia kata kami nak buat sembahyang apa? Macam saya bawa jemaah umrah, pergi umrah. Ustaz, kami tunggu maghrib isyak di Masjidil Haram, nak sembahyang apa? Loh, hari ni baru tanya, hari keempat. Malu nak tanya, tapi hari ni nak tanya juga. Tu Pak Cik buat apa sementara maghrib ke isyak tu? Tunggu tu buat apa? Duk tengok orang. Yang hitam-hitam muka, hak putih-putih, kira tengok orang. Kan ramai di muka, tengok orang. Tu dia ni
sepet mata, Jepun ke Korea ke, zikir itu je. Tapi bila kita bagi tahu sembahyang sunat ni banyak, apa tadi kita bangkit tengah malam, kita di Sungai Ara ni, antaranya sembahyang tahajud, taubat, hajat. Orang yang buat tak tinggal, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar satu kisah, satu orang dituduh barang ada dalam kereta dia, padahal orang bubuh. Bila kena tangkap, dituduh dia yang bawa barang tu, terlarang ni, dadah. Bicara tak ada duit nak lawyer apa semua, kena tuduh. Tuan-tuan, dia dituduh, dia padahal dia tak tahu barang tu. Macam mana pun terlepas. Macam mana nak lepas diri? Lalu isteri dia pergi jumpa satu tok guru lah, satu orang alim. Dia kata apa yang dia boleh buat sementara hukuman ni nak jatuh ni. Dah kata nak jatuh, kalau habis jatuh hukum gantung sampai mati lah. So berat sangat. Kata tok guru tu, bangkit malam 3 sembahyang ni, tahajud, taubat, hajat. Sembahyang hajat di sujud terakhir tu istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, Rabbana atina 1000 kali. Tuan-tuan, kalau kita buat pening kepala mungkin, tapi dia buat sungguh dengan izin Allah, dia doa sungguh-sungguh, dia dizalimi. Doa orang kena zalim kan mustajab. Akhirnya dapat bukti bukan dia punya hak tu terlepas dia, tapi pada nak buat tu 1000 kali istighfar ketika sujud yang terakhir. Rupanya ulama kata kalau kita ada hajat sekalipun, hajat mendesak, tapi janganlah hajat tu memang tak dapat kat kita. Hajat tu memang kita harap semua. Sembahyang sunat hajat di sujud terakhir tu minta sungguh-sungguh, jangan tinggal 3 hari betul, hajat sungguh-sungguh buat, insya-Allah Allah makbulkan doa kita sungguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata di sini Allah haramkan jasad dia, maka daripada dimakan oleh api neraka. Hamas tu yang di Palestin, kekuatan dia bukan di sudut tentera dia, bukan sudut kekuatan, di sudut apa kelancangan dia. Tentera Hamas ni dia mesti diwajibkan sembahyang malam. Kalau ikut hukum akal kita, Israel ni kiri kanan dia, Amerika lah, segala Rusia lah, semua geng dia boleh hantar bekalan senjata tu sat dia hapuskan, tapi tak mampu. Sebab antara kekuatan rohani dia, tahajud malam tak tinggal. Tentera Palestin yang kata Hamas ni tuan-tuan, tahajud malam. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima tentera Islam, tiap-tiap malam dia cek kemah tentera Islam, dia cek satu-satu. Mana hang tak bangkit malam, walaupun badan berketui-ketui pun balik, hang punca kekalahan. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima tentera Islam yang mampu merampas kembali tu baik di Masjid Al-Aqsa satu ketika dahulu tu di Palestin tu. Salahuddin Al-Ayyubi dia cek satu-satu kemah ni. Tu nak apa kata, sembahyang sunat ni very important, sangat penting untuk diri dalaman kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu kalau kita baca dalam bab-bab sembahyang sunat ni, kita jangan baca di sudut pahala saja, di sudut kelebihan dia. Allah bagi tu ada dia punya hikmah dia. Orang yang sempit rezeki, dia tak pernah tinggal sembahyang sunat duha, pasti Allah buka lorong untuk dia. Satu hari orang tengok Syekh Tahir Al-Baghdadi, dia ni rezeki dia melimpah ruah. Orang kata, main mana? Apa amalan Syekh Tahir Al-Baghdadi? Amalan dia melimpah ruah. Lalu orang tanya, Syekh, kami tengok rezeki Syekh Tahir Al-Baghdadi ni melimpah ruah, apa amalan yang boleh kami kongsi sama? Kata dia, mau? Boleh? Buat 3 amalan ni. Kalau hampa buat 3 amalan ni, rezeki seperti ligan hampa. Tu dia, rezeki seperti ligan kita. Lalu kata Syekh Tahir Al-Baghdadi, yang pertama, setiap hari jangan tinggal surah Al-Waqi'ah baca. Tak kira lah waktu apa baca surah Al-Waqi'ah. Lah ni orang tak tinggal baca surah Al-Kahfi, takut Dajjal. 10 awal 10 akhir baca. Ni Syekh Tahir Al-Baghdadi kata baca surah Al-Waqi'ah setiap hari.
Lalu kata sahabat tu yang kedua, sembahyang duha jangan tinggal setiap hari walau 2 rakaat. Yang ketiga, setiap hari mesti sedekah walau sikit. Kata anak murid dia, Syekh Tahir, kalaulah 3 perkara ni kami tak mampu buat semua, yang mana satu, 3 ni jangan tinggal langsung, kena buat satu pun tak apa dah. Syekh Tahir Al-Baghdadi kata supaya rezeki kita ni sentiasa ada, yang nombor 3 ni, sehari jangan tinggal sedekah walau sikit. Tengok kawan kita minum seorang dengan bini dia, tengok roti canai, kita pergi kat kaunter tu ujung tu, kawan saya tu menonjol 7, saya bayar tak sampai RM5 kita bayar sehari. Kadang-kadang kita ada lebih-lebihan kita bagi ke orang, kita nak bayar pun tengok juga, tengok roti canai kena dia makan sardin tak bayar. Dia bang pula tu, kena dia sardin, kata aku pun hati kosong lagu tu pula. Maka nak abang kata hak jenis-jenis orang ringan tangan ni mudah, macam makcik-makcik. Hari ni kita masak apa? Contoh tom yum, masak tom yum, lebih kita masak ni bagi jiran sebelah, bagi jiran sebelah. Allah lipatkan rezeki, Allah kurniakan kesihatan. Kata Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, kalau hang masak makanan, kuah lebihkan. Kata Abu Zar, aku orang miskin ya Rasulullah, kuah aku ayam, tumis-tumis bawang macam tu je, hantar juga, kata Nabi, supaya jiran kita gembira dengan pemberian kita. Kita masak apa macam tom yum, lebihkan kuah, hantar sebelah. Dia pun alhamdulillah, tudung, buka tudung nak makan, cedok lengkuah, bawang Holland, halia, mana isi dia? Esok hantar mangkuk, awak hantar pun isi. Ustaz kata Nabi pun hang kita lebihkan kuah, hatu betul sangat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, buat yang terakhirnya tuan-tuan, kita nak bagi tahu lagi bahawasanya orang yang sembahyang sunat fajar sebelum subuh tu, memang dahsyat. Nabi sebut rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, nak hitung, nak kira macam mana, dunia segala isi dah tak boleh lawan lagi, hanya 2 rakaat. Punya power sembahyang sunat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni untuk diri saya juga peringatan, dan juga tuan-tuan di Sungai Arang ni lah, Masjid Al-Huda ni, insya-Allah. Orang tak belajar sampai pukul 9 Ustaz, Tok Guru saya dulu pesan, kalau nak tahu orang tak larat tunggu dah, tengok dia bersila. Tadi kaki kanan atas, kiri bawah, sasat kali hang kena berhenti cepat-cepat dah. 4-5 orang dah melawak dah tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, panjang umur kita jumpa lagi dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.